Ini ada satu kupasan menarik. Ini ilmu Dalam kitab Fathul Bari dia ada sebut, kita duduk dalam sekampung, siapa jiran yang kita kena beri keutamaan? Jiran ni ramai, tapi siapa yang kita nak berikan keutamaan? Priority. Priority dari sudut nak menolong. Nombor satu, jiran yang mendapat prioriti paling utama kita kena tolong adalah jiran yang duduk paling dekat dengan pintu rumah kita. Artinya tuan-tuan, kalau nak bagi buah pun jangan cross sampai 3 lorong. Yang terdekat itu prioriti nombor satu. Nombor satu. Yang kedua, jiran yang ada hubungan saudara. Maknanya selepas kita beri makan misalnya nasi ke apa pada jiran terdekat, ada masak lebih. Nombor 2 prioriti jiran yang ada hubungan saudara. Mungkin kita berpisah dengan dia 2 lorong. Pergi hantar sekejap. Pergi hantar sekejap. Panggil lalap mup ke apa, suruh pergi hantarkan. Sebab itu jiran kita yang ada darah daging. Mungkin dia sepupu kita, ipar ke apa ke, dia ada hubungan dengan kita. Yang ketiga adalah jiran yang dipanggil kategori orang yang ada kelebihan. Kelebihan ni pertama ilmu. Contoh orang alim. Ustaz ni bukan suruh bagi asal ustaz bagi dah ada ustaz, ada orang baru nak start. Pandai-pandailah tuan-tuan memilih. Janji orang tu ada kelebihan. Tak mesti dia ustaz. Orang alim, orang ada budi bahasa, orang yang dihormati. Kita utamakan dia. Yang keempat, orang yang soleh. Orang soleh, orang abid, ahli ibadah. Dia bukan orang alim tapi orang baik. Dia orang masjid, dia bukan imam tapi masjid tak tinggal. Orang macam ni kita utamakan dalam nak memberi, nak menyantuni. Yang kelima, barulah masuk jiran yang fasik ataupun ahli maksiat. Maknanya dia memang bukan masjid punya orang, sembahyang Jumaat pun kita tak tahu mana dia sembahyang. Kadang rumah sewa, rumah bujang bawa gepren lah apalah, berapa kali kena ras dengan pejabat agama, buat bodoh. Macam ni dia ahli maksiat. Dia tetap juga menduduki ranking jiran yang mesti disantuni. Mana sakit pening dia, kita kena ambil tahu. Sebab itulah ulama meletakkan yang keenam, jiran non-Muslim, termasuk juga yang mesti disantuni. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, mari kita tanya pada malam ini, kita beri tak hak-hak kita kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, dari segi hak-hak berjiran ini. Kita jangan lupa macam kita di Pulau Pinang, kita tidak duduk sesama kita Muslim saja. Kita ada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Ingat, fa'ammal ladzi lahu haqqun wahilun fajarun musyrikun la rahima lahu haqqul jiwar. Kalau engkau duduk dengan jiran yang bukan Islam, mereka juga ada hak untuk engkau penuhi, iaitu haknya sebagai jiwar, sebagai jiran. Sebab itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Haqqul Jar dia bercerita, fa in kana jaruka yahudiyan au nasraniyan fid dari au fis suqi au fil bustan fajawirhu bil ma'ruf wa la tu'zih. Kalau jiran kau terdiri daripada orang Yahudi ataupun Nasrani yang duduk sama ada berjiran dengan di rumah engkau atau di pasar tempat engkau berniaga, maka hendaklah engkau menyantuni dia dan jangan sakitkan hati dia. Dalam kitab Is'adul Rafiq wa Bughyatus Sadiq ada satu kisah seorang ahli tasawuf, ahli sufi, namanya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi rahimahullah ataupun Al-Tustari rahimahullah. Dia ni duduk rumah tinggi, rumah 2 tingkat. Dia duduk tingkat bawah, jiran dia duduk tingkat atas. Jiran dia ni pula Majusi, bukan Islam, sembah api. Tiap-tiap hari kerjanya menadah air daripada tandas jirannya yang bocor. Dia macam ada leaking sikit, menitik sikit. Jadi Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dia tadah je air, dia tak pernah komplain pun. Tak pernah sekali pun dia komplain. Berbelas-belas tahun. Tahun 283 Hijrah, Sahal bin Abdullah Al-Tustari jatuh sakit.
orang pun ziarah. Datang jiran Majusi yang duduk tingkat atas pun ziarah juga. Bila dia datang, dia tengok banyak besen, banyak baldi. Dia tanya, tuan, kenapa banyak air tu? Dia pun kata, you punya toilet ada leaking lah. Saya tak sampai hati mau cakap, jadi saya tadah sajalah. Terkejut Majusi ni. Kata, tuan, kenapa tak kasih tahu sama saya? Ini boleh bincang mah, apa masalah? Ini kalau kita bincang, kita boleh bikin baru mah. Tapi apa jawab Abdullah At-Tusturi? Tak apa. Ini Nabi saya pesan, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan Allah cinta kepada mereka. Salah satunya, warajulu yakunu lau jarun yu'zihi jaru fayasbir ala azahu hatta yufarriq bainahuma mautun au dhu'anun. Kata Abdullah, saya pernah dengar Nabi menyebut 3 golongan yang Allah cinta. Salah seorangnya adalah orang yang memiliki jiran dan dia bersabar terhadap gangguan daripada jiran dia sehinggalah ajal memisahkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kita dengan jiran, dengan sama Islam, of course tak ada masalah. Hatta dengan yang non-Muslim pun, ajaran agama kita menunjukkan bahawa kita kena santuni mereka. Dia ada adab khusus. Ada satu hadis, kata Amru ibn Syu'ib, Nabi tanya, atadruna ma haqqu jari? Tahukah kamu apa hak-hak kamu berjiran? Sama ada Islam ataupun tidak? Kata sahabat, tak tahu ya Rasul. Nombor 1, izasta'ana bika a'antahu. Kalau dia susah, kau mesti tolong dia. Ini pertolongan dari segi moral, memberi semangat. Yang kedua, kata Nabi, wa izastansaraka nasartahu. Sekiranya dia minta bantuan, bantulah dia daripada segi material. Ada masa jiran, dia susah, dia bukan nak duit kita, dia nak orang bagi semangat saja. Dia duit banyak pada kita. Contoh, dia anak dia meninggal, pada dia jutawan. Tuan-tuan nak kumpul duit RM5 seorang bagi dia. Bukan soal duit. Dia nak ada orang mendengar cerita dia saja. Jadi sebagai jiran, dengarlah cerita. Jangan bila dia bercerita masalah dia, kita buat tak tahu. Jangan. Dia cerita, aku ni problem lah. Apa masalah? Aku rasa anak aku isap dadah lah. Itulah kau tak jaga anak kau. Lepas tu aku suruh pergi masjid, kau degil, kau dah sadar. Itu bala, musibah pada Allah SWT. Jangan begitu. Kita berjiran, bila jiran cerita problem, kita mesti sama bantu. Ada satu cerita, tuan-tuan, ni tak tolong sama jiran ini. Ni cerita dongeng. Zaman dulu ada seekor tikus. Dia duduk di dapur. Hari-hari dia mencuri makanan. Jadi tuan rumah dah fed up, pasang perangkap tikus. Tikus intai, alamak, dia pasang perangkap tikus. Dia dah takut. Dia pergi jumpa jiran dia. Jiran dia yang pertama, ayam. Yam, kau kena tolong aku. Apa masalah kau? Bos dah pasang perangkap tikus. Dia nak bunuh aku ni. Kau mesti tolong aku, Yam. Kau jiran aku. Apa jawab ayam? Wahai tikus, namanya pun perangkap tikus. Apa kena mengena dengan aku? Kalau namanya perangkap ayam, aku akan fikirlah sama-sama juga. Kau selesaikanlah masalah kau. Ayam tak nak tolong. Akhirnya tikus jumpa dengan jiran yang kedua. Jiran kedua kambing. Kambing educated, janggut panjang. Dia pun tanya, Bing, aku ada problem, kau mesti tolong sama aku. Apa jawab kambing? Kambing ni dia educated. Dia kata, why tikus, namanya pun perangkap tikus, so this is not my problem. This is not my problem. Ini bukan masalah aku. Kau selesaikanlah. Tikus dia jumpa jiran yang ketiga nama lembu. Bu, tolong aku bu. Gini-gini pasang perangkap, matilah aku bu, aku nak makan macam mana? Apa jawab lembu? Lembu jawab cara lembu lah. Wahai tikus, aku kalau kena perangkap tu, tak ada masalah. Aku kuis kaki aku tercampak lah. Dia jawab cara lembu lah. Tak menyelesaikan masalah pun. Akhirnya tikus kecewa. Ada jiran tiga-tiga semua tak nak tolong. Okey, dia pun hadapi benda tu bersendirian. Malam itu tikus tak keluar operasi curi makanan. Tiba-tiba pukul 1 pagi perangkap terkena sesuatu. Pam, bunyi kuat. Dia pun intai. Rupanya ular tedung dah masuk dalam rumah. Jadi
Tuan rumah bila terdengar perangkap berbunyi, dia pun tengok, alamak, ular. Jadi dia pun nak lepaskan ular. Ketika isteri dia tarik perangkap, ular tu U-turn, patuk isteri tuan rumah. Bila patuk, isteri jatuh sakit. Jatuh sakit, biru dah semua ni. Ni cerita dongeng, tak ada hospital kan. Kalau saya cerita dia masuk ward, habis dah cerita kan. Jadi ni tak ada hospital ni. Jadi datang orang kampung, atau ini ente kena kasih makan ini. Adalah yang mencadangkan, awak punya isteri ini kalau kasih makan sup ayam kampung panas-panas, jadi nanti racun boleh keluar. Tuan rumah fikir, mana aku nak cari sup ayam. Teringat sebelah rumah ada ayam. Ayam yang mana? Ayam yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, ini bukan masalah aku. Akhirnya ayam ditangkap, disembelih. Kiok, mati ayam. Terkejut tikus, alamak, ayam meninggal pula lah. Tuan rumah makanlah sup ayam. Berpeluh sekejap, sihat. Tapi selang 2-3 hari, sakit balik. Dia punya racun tak habis keluar lagi. Datang orang kampung, ente punya isteri, ente mesti mau kasih kambing bakar. Itu kambing marinate 1 hari 2 hari, pagi diperap cantik punya, kemudian bakar. Kasih makan, ini mesti lari semua kuman. Ya tak ya, aku mau cari kambing, mana mau cari? Jumpa kambing sebelah rumah. Kambing yang mana? Kambing yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, it's not my problem. Sekarang siapa punya problem? Yang meninggal bukannya tikus tapi kambing. Mbek jadi barbecue. Tuan rumah dia 2 suami isteri buat barbecue kambing. Agaknya sedap, dia marinate. Makan overdose. Terbuntang dua-dua, akhirnya isteri terus meninggal dunia kerana overdose kambing. Sedihlah sang suami. Datang orang kampung uruskan jenazah. Oh, suami pun rasa termakan budi dengan orang kampung banyak menolong. Akhirnya dia niat nak buat kenduri. Cari-cari sebelah rumah ada lembu. Lembu yang mana? Ketika tikus minta tolong, lembu tak nak tolong. Tuan-tuan, apa pelajaran cerita ini? Pelajarannya adalah, kalau ada jiran minta tolong sama kita, tuan-tuan tolonglah. Sebab nanti kalau dia susah, bukan dia seorang, sekampung susah. Contoh, katakanlah ada jiran tadi cerita ni, contoh anak dia ngisap dadah. Tuan-tuan buat tak tahu. Ataupun sekarang kita duduk di sini, dengar di seberang ada orang statistik dadah tinggi. Wah, di Pulau Pinang, di sebelah ni dadah itu tinggi. Kita sama kita, tak apa itu kampung sana, kampung sini semua okey, cantik, sini okey. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba kita dengar statistik ADK, oh dekat kampung kita pun ada dadah, budak dadah dah ada. Oh itu kampung Lorong Belas sana, Lorong Belas sini semua cantik, tak ada masalah. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba dapat tahu punya kalau kita rumah ujung dah isap dadah anak dia. Ya tak apa, itu kita semua Lorong Belas sana, Lorong Belas sini semua anak Al-Hafiz semua bagus, bagus, tak ada masalah dadah. Tuan-tuan, dadah tak dadah bukan masalah Hafiz tak Hafiz. Anak jiran kalau isap dadah, sementara mak bapak dia ada, dia boleh lagi ambil duit mak bapak dia beli dadah. Tapi esok mak bapak dah mati, dia nak beli di mana? Duit dia cari di mana? Dia cari dengan kita. Macam mana cara cari dengan kita? Ketuk pintu, Assalamualaikum, nak RM10 beli pi kuda. Dah, dia naik ke atap rumah kita. Sebab itu kita tak nak benda ini berlaku. Maka Nabi ajarkan, iza sta'ana bika antahu. Kalau dia minta tolong, kau tolong. Ayo, kita seperti au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat pun sama laba, kehilangan pun sama berani. Ini 2 perkara Nabi pesan.